السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami kehendak-kehendak Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-121 di dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu amanna birabbil alamin. Yang bermaksud sambil berkata, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam. Kemudian ayat 122 daripada surah Al-A'raf yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi Musa wa Harun. Yang bermaksud yaitu Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berkata para tukang sihir atau para ahli sihir Fir'aun setelah jelas kepada mereka kebenaran di hadapan mata mereka, yang menyebabkan mereka dengan izin Allah menyembamkan wajah-wajah mereka ke bumi dengan sujud kepada Allah, lalu mengisytiharkan keimanan mereka di hadapan Fir'aun, di hadapan pembesar-pembesar Fir'aun, di hadapan penyokong dan pengikut Fir'aun. Amanna bi rabbil alamin. Sesungguhnya kami beriman dengan Allah, Tuhan sekalian alam, yang memilikinya, yang menciptakannya, yang mentadbir segala hal ihwalnya, yang bertindak apa jua yang berlaku padanya. Rabbi Musa wa Harun, iaitu Tuhan Musa dan Harun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada frasa Rabbi Musa wa Harun merupakan suatu penegasan daripada tukang-tukang sihir tersebut bahawa Tuhan yang mereka imani sekarang bukanlah Fir'aun, tetapi Tuhan sekalian alam, iaitu Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah kita dapat melihat bagaimana kebenaran itu memberikan kesan yang sangat mendalam apabila ia terkesan ataupun apabila ia diterima oleh hati-hati yang sedar. Tukang-tukang sihir itu telah pun beriman, dan dengan beraninya mereka mengisytiharkan keimanan mereka di hadapan Fir'aun, di hadapan pengikut-pengikut Fir'aun, kerana mereka ketika itu berada dalam satu keyakinan yang jelas bahawa apa yang dibawakan oleh Nabi Musa AS pada hari itu bukanlah termasuk dalam ilmu sihir, kerana tukang-tukang sihir itu adalah mereka yang paling mahir dalam negara Mesir, yang mengetahui selok-belok ilmu sihir, yang mengetahui segala isi kandungan, pengajian dan praktikal di dalam ilmu sihir ini. Maka apabila mereka dapat melihat sesuatu yang telah mengalahkan mereka dan menewaskan mereka, dan mereka langsung memahami bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu ialah mukjizat, ialah sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang dipelajari oleh mereka berdua. Maka dapat kita lihat tukang-tukang sihir itu telah bertukar, telah berpatah arah daripada mencabar kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS, bertukar menjadi penyerahan yang total, penyerahan diri yang sebulat-bulatnya di hadapan kebenaran yang dibawa oleh
Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Kebenaran yang tidak lagi boleh dinafikan walaupun oleh seorang raja yang penuh dengan keegoan yang paling dahsyat dalam sejarah, iaitu Fir'aun. Raja yang mengaku Tuhan, yang merasa hebat dan ego dengan segala maksud keegoan. Namun kerana iman yang telah terpahat dengan begitu kemas di dalam hati tukang-tukang sihir, mereka tunduk sujud kepada Allah dan mengisytiharkan keimanan mereka dengan penuh keberanian di hadapan Fir'aun alaihi la'natullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah reaksi Fir'aun terhadap episod ini atau terhadap apa yang dilihatnya di hadapan matanya sekarang, apabila tukang-tukang sihir yang telah ia janjikan pelbagai janji kebendaan dan pangkat sekarang sudah berpatah arah, sekarang sudah beralih arah menjadi pengikut Musa alaihissalam, menjadi orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sudah pasti Fir'aun dan pembesar-pembesarnya tidak suka apa yang mereka lihat, dan tidak, apatah lagi, mereka sama sekali tidak memahami di sebalik keimanan para tukang sihir itu. Namun apa yang terlintas di hati Fir'aun adalah untuk mengugut, adalah untuk melakukan sesuatu tekanan kepada tukang-tukang sihir itu. Lalu Allah merakamkan dalam ayat yang ke-123 daripada surah Al-A'raf ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya ini adalah perbuatan tipu daya yang kamu lakukan di dalam bandar ini, kerana kamu hendak mengeluarkan penduduknya daripadanya. Oleh itu kamu akan mengetahui akibatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun berkata untuk menafikan apa yang berlaku kepada tukang sihir, untuk menolak keimanan mereka yang telah mengatakan bahawa kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Ia mengatakan, adakah kamu wahai tukang sihir berani beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, sedangkan aku tidak ada memberikan apa-apa keizinan untuk kamu melakukan hal itu? Lihatlah betapa dahsyatnya keegoan yang ada pada Fir'aun, betapa ia tertipu dan ia merasa, ataupun betapa ia tertipu dan ia merasa serba-serbi hebat, dan menyangkakan bahawa tukang-tukang sihir itu tidak wajar menukar ataupun tidak wajar beralih arah daripada menjadi pengikut dan penyokongnya kepada menjadi pengikut Musa dan Harun, kerana dia sendiri tidak mengizinkannya. Maka lihatlah bagaimana Fir'aun menyangka bahawa keimanan yang benar itu yang telah terdorong akibat daripada zahirnya kebenaran di hadapan mata, terutama oleh tukang-tukang sihir itu, memerlukan kepada keizinannya. Tidak hanya sekadar itu, ditambah lagi dengan tuduhan Fir'aun terhadap mereka bahawa keimanan tukang-tukang sihir itu bukanlah suatu keimanan yang ikhlas, kerana ia mendakwa bahawa inilah konspirasi yang bertujuan untuk menghalau manusia daripada bandar tersebut ataupun daripada negeri Mesir. Yang Allah rakamkan dengan firman-Nya, inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan wahai tukang-tukang sihir, iaitu kamu beriman dengan Tuhan Musa dan Harun, aku rasa ia bukanlah kerana keyakinan kamu terhadap keimanan itu, bahkan ia adalah sebahagian daripada konspirasi kamu bersama-sama Musa sebelum kamu melaksanakan sihir tersebut. Dan konspirasi ini adalah bertujuan untuk kamu menghalau penduduk Mesir daripada Mesir, dan untuk kamu melindungi dirimu dan juga Bani Israel. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa sebenarnya tujuan Fir'aun berkata demikian? Atau kita katakan, apakah sebenarnya di sebalik kata-kata mengarut yang disebutkan oleh Fir'aun ini? Sebenarnya ia bertujuan
untuk memadamkan atau bertujuan untuk mengubah persepsi. Yang ketika itu Fir'aun telah faham bahawa apa yang berlaku iaitu tukang-tukang sihir yang telah beralih arah kepada Musa dan Fir'aun, maka perkara ini tidak disenangi oleh Fir'aun. Maka ia cuba untuk mengalihkan pandangan, untuk menguasai keadaan dengan mengatakan bahawa, dan ditujukan kepada orang-orang di sekelilingnya, bahawa keimanan tukang-tukang sihir itu adalah keimanan yang telah dirancang untuk mereka bersekongkol dengan Musa dan Harun, yang mana mereka bersekongkol untuk menghalau orang-orang Aqbat, pengikut-pengikut Fir'aun daripada negeri Mesir itu. Maka Fir'aun ketika itu mengambil kesempatan untuk menguasai situasi, untuk mengubah persepsi. Setidak-tidaknya jika ia tidak dapat mengatasi ataupun tidak dapat menyelamatkan tukang-tukang sihir itu yang telah beralih arah, sekurang-kurangnya ia berjaya untuk meredakan ketegangan ketika itu dan cuba untuk mempengaruhi pengikut-pengikutnya supaya terus-menerus menyokongnya, terus-menerus berpegang dengan agamanya, terus-menerus memusuhi Musa dan Harun. Dan kali ini ditambah dengan tukang-tukang sihir bersama-sama juga Bani Israel. Maka inilah liciknya Fir'aun, liciknya ia dalam tindakannya untuk melindungi kekuasaannya, untuk melindungi kebatilan yang telah pun ditewaskan, yang telah pun dikalahkan di hadapan matanya. Maka Fir'aun ketika itu berpandangan bahawa setidak-tidaknya ia masih boleh menyelamatkan penyokong-penyokongnya daripada beralih arah seperti mana tukang-tukang sihir, seperti mana tindakan tukang-tukang sihir itu. Maka ditambah lagi keadaan tersebut, atau ditambahkan lagi usahanya untuk meyakinkan pengikut-pengikutnya bahawa apa yang mereka saksikan pada hari itu, pada siang hari itu adalah konspirasi semata-mata antara tukang sihir dengan Musa dan Harun. Lalu disusuli dengan suatu tuduhan, dan disusuli tuduhan itu dengan janji ataupun dengan suatu ugutan, dengan katanya yang difirmankan Allah, yang dirakam oleh Allah, fasawfa ta'lamun, dan kamu tidak lama lagi wahai tukang-tukang sihir yang telah beralih arah, fasawfa ta'lamun, kamu akan tahu akibatnya. Akibat daripada kamu beralih arah, akibat daripada kamu berkonspirasi dengan Musa dan Harun, akibat daripada kamu mengisytiharkan keimanan kamu dengan berani di hadapanku, sedangkan segala janji telah kuberikan kepada kamu untuk kamu berusaha menewaskan Musa dalam pertandingan ini. Maka apakah janji buruk ataupun ugutan yang diberikan oleh Fir'aun kepada tukang-tukang sihir itu? InsyaAllah akan kita lihat dalam ayat seterusnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.